Assalamualaikum kepada Dr. Sakina dan rakan sekelas sekalian. Kami di sini akan membentangkan topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Saya Nurul Ifa binti Muhammad Razir akan membentangkan tentang evolusi dan pengglobalan teknologi. Sinopsis bagi keseluruhan bab ini adalah pembinaan kesepaduan nasional sekaligus merujuk kepada peradaban majmuk Malaysia yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT. Ia terjemah dalam pelbagai bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital yang lain. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi, termasuk di Malaysia. Dari segi ICT, merupakan jurang komunikasi namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini dan menjadikannya seperti digital jungle. Serentak, ICT boleh menjadi kawan dan boleh menjadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berleluasanya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah salah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwancanakan. Perubahan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus pengglobalan teknologi. Terdapat beberapa impak pengglobalan teknologi. Yang pertama ialah dalam bidang pertanian. Ia dapat memberikan keuntungan yang maksimum dalam pengeluaran pertanian yang produktif serta mampu mengekalkan prestasi yang baik. Ia juga boleh meningkatkan operasi komersial berskala besar dalam bentuk sistem pelarangan berkelompok. Ia juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua ialah dalam bidang pembinaan. Ianya dapat menyiapkan sesuatu projek dalam masa yang singkat. Bidang pembinaan juga menjimatkan masa pembinaan dan menghasilkan kualiti pembinaan yang baik. Ini juga dapat menjimatkan kos dengan mengurangkan tenaga buruh dan meningkatkan kualiti kerja dengan penggunaan teknologi pembinaan yang lebih canggih. Yang ketiga ialah dalam bidang makanan. Ini kerana ia menghasilkan makanan dalam kuantiti yang banyak dan kualiti lebih baik dalam masa yang singkat. Ia juga dapat meningkatkan prestasi ekonomi khususnya dalam bidang pengeluaran makanan. Teknologi yang baik juga mampu membekalkan makanan yang mencukupi. Yang keempat ialah dalam bidang pengangkutan. Ianya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, mengurangkan risiko kemalangan dan meningkatkan ciri keselamatan kenderaan. Yang kelima ialah dalam bidang komunikasi dan media. Manusia dapat memperolehi maklumat dengan pantas walaupun berada di tempat yang jauh dan ia dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk berhubung dengan orang lain. Ia juga dapat memajukan dunia pendidikan kita. Terdapat 4 era evolusi komunikasi iaitu era penulisan, era telekomunikasi, era interaktif dan era pencetakan. Itu sahaja daripada saya. Untuk tajuk kecil seterusnya, Rushdina Atika akan menghuraikan tentang konsep hubungan teknologi dan manusia. Terima kasih Nurul Ifa. Sekarang saya Rushdina Atika binti Rohaizan akan membentangkan tentang konsep hubungan manusia dan teknologi. Penggunaan media sosial secara terus-menerus dan tidak terbatas merupakan polemik terhadap sistem nilai saat ini. Bukan sesuatu yang negatif ataupun terlalu positif nilainya. Sebaliknya, ia adalah alat untuk membangun rantaian yang mempunyai akibat negatif dan positif tetapi bergantung kepada kaedah penggunaan dan niat pengguna. Terdapat 6 manfaat ICT kepada masyarakat. Yang pertama, ia dapat menjadikan urusan harian manusia lebih mudah dan teratur. Yang kedua,
Perubahan besar dalam teknologi telah menghasilkan manusia yang lebih produktif. Yang ketiga, ia memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil secara atas talian meningkatkan keuntungan perniagaan mereka. Seterusnya, kemajuan teknologi terus berkembang dapat melahirkan masyarakat digital. Selain melahirkan masyarakat digital, ia juga dapat melahirkan manusia yang lebih efisien dan lebih beretika dalam tingkah lakunya. Yang terakhir, teknologi berkembang mampu mengubah kehidupan manusia. Seterusnya, kita pergi kepada impak ICT kepada masyarakat. Impak yang pertama adalah peluang pekerjaan yang semakin berkurang kerana tiada keperluan tenaga buruh manusia. Seterusnya adalah perkembangan negatif terhadap interaksi sosial dan fizikal kepada kanak-kanak. Yang ketiga Adalah waktu bekerja lebih fleksibel sehingga melanggar had waktu kerja yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, munculnya kaedah buli yang lebih terbuka seperti cyberbully yang lebih mengganggu emosi. Selain daripada impak dan juga manfaat, teknologi sering kali dilihat sebagai alat yang banyak membantu manusia untuk berkomunikasi pada zaman kini. Selain itu, ia membolehkan kita untuk menghubungi sesiapa sahaja, tidak kira waktu dan tempat kita berada. Dan akhir sekali, keberkesanan dalam memudahkan kerja yang dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Untuk tajuk kerja yang seterusnya, Nur Amira binti Mat Daud akan menghuraikan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Hai, nama saya Nur Amira binti Mat Daud. Saya akan menerangkan kepada anda semua etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Etika adalah cabang filsafat yang berurusan dengan pertanyaan tentang perilaku benar dan salah, pilihan yang baik dan buruk, dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Sebagai manusia, kita harus bertindak secara rasional. Etika merupakan bahagian penting dari kehidupan di dunia moden dan pemahaman serta penghayatan setiap orang terhadap maknanya penting untuk terus hidup di era globalisasi masa kini. Menurut Sohana Abdul Hamid, daripada kertas kajian yang telah dibuat, kewujudan media masa hari ini adalah untuk memberi maklumat bagi mengelakkan perubahan serta memberi pengaruh yang besar terhadap corak kehidupan masyarakat masa kini. Jadi, terdapat beberapa etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Seperti yang kita dapat lihat, ada beberapa peraturan yang boleh kita amalkan dan boleh kita rujuk. Peraturan yang pertama adalah komunikasi sesama manusia, iaitu menjaga tutur kata dengan baik. Sebagai contoh, sentiasa bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun. Seperti dalam kertas kerja yang dibuat, iaitu cabaran dunia digital dalam pembentukan akhlak masyarakat, mendapati sesetengah orang menggunakan bahasa yang menyakitkan hati ataupun menyakitkan perasaan orang lain, dan ini semakin kerap berlaku di media sosial. Mereka tidak bercakap secara berlapik. Apabila orang ramai menyiarkan komen tanpa sebarang fakta ataupun bukti, ia boleh menyebabkan kemarahan dan konflik dalam talian. Peraturan kedua iaitu ikuti piawaian kelakuan online seperti yang diikuti dalam kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, menjaga batas pergaulan serta adab walaupun di media sosial. Peraturan ketiga pula iaitu ketahui di mana kita berada di media sosial. Sebagai contoh, seperti kita sentiasa berhati-hati dalam melayari laman web yang mencurigakan. Dalam kertas kerja yang dibuat juga ada menyatakan bahawa orang yang suka melawat laman web yang tidak baik untuk kesihatan mental atau fizikal
mereka boleh terjerumus terhadap sikap dan agenda yang tidak baik. Tapak web negatif boleh membahayakan maruah kita sendiri, maruah diri sendiri, maruah orang lain dan juga boleh menyebabkan kita menjadi negatif. Hal ini juga boleh membawa kepada jenayah seksual, masalah undang-undang dan banyak lagi. Peraturan keempat pula ialah hormati masa orang lain. Sebagai contoh, masa bersama keluarga dan rakan-rakan, kita mesti mengelakkan daripada melayari media sosial. Hal ini boleh memberi efek positif kepada diri sendiri dan orang di sekeliling. Bagi etika lain pula dalam penggunaan ICT adalah seperti hak asasi. Hak asasi bermaksud tidak berkongsi masalah peribadi di media sosial dan mendedahkan maklumat peribadi secara umum kepada orang luar ataupun orang yang tidak dikenali. Selain itu adalah plagiarism. Plagiarism merujuk kepada sebarang bahan dari internet yang diambil oleh pelajar untuk menyiapkan tugasan harus mengkredit dari mana sumbernya. Dan yang terakhir adalah manipulasi karya, iaitu tidak mengubah sebarang istilah ataupun idea asal dan menganggap ianya sebahagian daripada hak sendiri. Terima kasih kepada rakan setugas di studio. Assalamualaikum, saya Sarah Syamina binti Mahmud akan menjelaskan bagi segmen ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Usaha penyelidikan dan pembangunan juga harus memberi tumpuan kepada potensi ICT untuk menggalakkan keharmonian sosial. Berikut adalah cara untuk pengukuhan kesepaduan nasional dengan berkomunikasi dengan berkesan, mendengar perspektif orang lain, menawarkan nasihat yang baik. Cara untuk menjadikan diri anda terserlah dan juga amalan yang baik. Selain itu, betul untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Cara-cara berhubung dengan belia hari ini, amalan terbaik untuk berinteraksi dengan orang daripada pelbagai latar belakang budaya dan juga garis panduan untuk mengekalkan kewujudan manusia biasa dan menjaga privasi seseorang. Kita juga haruslah mengaplikasi ICT secara bijak. Sebagai contoh, UPM telah menghasilkan inovasi pupuk perpaduan etnik patriotisme melalui aplikasi ADAM iaitu Authentic Dynamic Artistic dan Manusia. Ia dilakukan untuk melihat sejauh mana pelajar kejuruteraan boleh memahami modul hubungan etnik yang mempunyai stigma kurang meminati subjek sains sosial. Ia melalui pelbagai proses termasuk menerbitkan video dan aplikasi yang didapati mudah untuk difahami pelajar. Ia menggabungkan dua elemen iaitu autentik dan artistik dalam menjamin kualiti perkhidmatan berorientasikan aplikasi akademik e-latihan. Ia juga disertakan gamifikasi bertepatan dengan aspirasi UPM iaitu memasyarakatkan teknologi serta kehendak industri pendidikan 4.0. Boleh dikatakan UPM adalah universiti pertama membangunkan inovasi yang mampu membantu meningkatkan patriotisme dan nilai jati diri mengikut acuan tempatan yang penting dalam membangunkan negara pada masa depan. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada rakan setugas saya di studio. Terima kasih kepada Sarah Syamina atas penerangan sebentar tadi. Saya Khairunisa binti Abu Bakar akan menerangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan ICT. Revolusi perindustrian keempat membolehkan kemajuan yang lebih pesat dalam ICT. Namun, ICT juga boleh mendatangkan pelbagai kesan yang positif maupun negatif. Penggunaan teknologi adalah sangat meluas dan telah menimbulkan beberapa isu yang membimbangkan. Isu yang pertama ialah penipuan dan korupsi atas talian. Penipuan sebegini merupakan jenayah cyber yang melibatkan penipuan dari segi kewangan atau lebih dikenali sebagai scammer yang mencuri maklumat sulit, menggodam dan memanipulasi data pengguna ICT. Hanya dengan satu panggilan dan satu klik, pengguna-pengguna akan kehilangan sejumlah wang yang sangat banyak. Isu yang kedua adalah isu pencerobohan hak privasi, di mana data-data yang ada di atas talian telah digunakan tanpa kebenaran atau persetujuan daripada individu tersebut. Berbicara mengenai hak privasi, maka akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Contohnya,
Mencela, mengutuk, menghina adalah satu pencerobohan terhadap hak kehormatan individu. Mengintip dan mengintai juga merupakan satu pencerobohan terhadap hak kehormatan peribadi, sama ada di atas talian ataupun tidak. Isu yang ketiga ialah peperangan bentuk baharu, iaitu mencipta senjata tanpa manusia untuk menyelesaikan masalah ketenteraan. ICT dapat membentuk ciptaan senjata-senjata baharu untuk memudahkan pihak tentera mengawal negara. Namun, ciptaan tersebut perlulah sulit dan privasi untuk menjamin sistem ICT tidak dapat dicerobohi oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Isu yang seterusnya adalah penyebaran berita palsu. Kecanggihan ICT membolehkan pengguna-pengguna menyebarkan sesuatu suntingan atau berita tanpa memeriksa kesahihan maklumat tersebut. Tambahan pula dengan butang kongsi telah membolehkan mereka untuk menyebarkan berita tersebut dengan cepat dan pantas. Contohnya, isu tular atau viral sangat cepat disebarkan tetapi kesahihannya belum dipastikan. Oleh itu, kita perlu memegang prinsip tidak pasti jangan kongsi. Isu yang terakhir adalah isu yang sangat membimbangkan, iaitu isu keruntuhan akhlak. Hanya disebabkan penggunaan media digital tanpa batas dan kawalan. Perkembangan ICT mendedahkan kepada pengguna terutamanya remaja yang mudah leka dan terpengaruh dengan media digital. Berdasarkan kajian yang dilakukan, sebanyak 23 orang remaja dari lingkungan 18 hingga ke 23 tahun menggunakan pelbagai platform media digital dan menggunakan media digital melebihi 6 jam pada setiap hari. Hal ini kerana perkongsian informasi menjadi lebih pantas tanpa sebarang kawalan atau tapisan. Penggunaan media digital seperti ini adalah berlebihan dan tidak terkawal sehingga menyebabkan pelbagai isu keruntuhan akhlak hanya disebabkan oleh penggunaan media digital. Contoh aktiviti yang boleh menyebabkan keruntuhan akhlak ialah menonton pornografi, seks cyber, buli cyber dan juga vandalisme. Selain itu, terdapat juga dua istilah yang boleh dikaitkan dengan teknologi. Yang pertama adalah teknostres, iaitu hubungan psikologi negatif seseorang terhadap perkembangan teknologi yang baru. Yang kedua ialah teknofobia, iaitu ketakutan atau perasaan tidak suka terhadap teknologi. Kedua-dua istilah ini akan memberi impak kepada emosi dan juga fizikal seseorang. Kesimpulannya, Malaysia amat prihatin dengan kesan penggunaan internet secara cuai yang boleh menyebabkan kesan negatif terhadap moral dan perpaduan sosial. Islam sangat menyokong penggunaan internet yang bertanggungjawab dan inilah sebabnya negara ingin melihat masyarakat yang lebih terbuka dan telus. Ini akan membantu menghapuskan fenomena sosial dan memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi dan bekerjasama. ICT mempunyai kesan yang besar kepada kehidupan moden dan adalah sangat penting bagi rakyat Malaysia dari semua peringkat umur untuk terus menggunakan dengan cara yang bertanggungjawab untuk melindungi kesejahteraan mereka sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Kerajaan juga harus memastikan bahawa dasar pendidikan dan budaya menjurus kepada menggalak penggunaan internet yang bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.